Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 26 Januari 2022. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan terus memperkasa murid berkeperluan khas di seluruh sekolah di negara ini bagi memastikan murid berkenaan turut mendapat pendidikan terbaik sama seperti pelajar lain. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin berkata, langkah itu seterusnya dapat memberi peluang lebih luas kepada mereka termasuk mendapat pekerjaan selepas tamat persekolahan. Jadi banyak juga insentif juga usaha-usaha yang dibuat oleh KPM lah, bagaimana untuk memberi mereka ruang dan peluang yang lebih banyak supaya mereka jangan tertinggal di belakang. Kita juga membela nasib mereka ini. Jadi KPM sangat komited untuk membela nasib murid-murid berkeperluan khas di negara ini, insyaAllah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mengadakan lawatan kerja di Kolej Vokasional KV Keningau. Dalam pada itu, Datuk Muhammad menggesa semua institusi persekolahan awam termasuk KV di seluruh negara mengadakan program outreach bagi mendedahkan masyarakat mengenai kepentingan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. TVET diyakini dapat menampung permintaan pekerjaan berkemahiran tinggi pada masa akan datang. Terdahulu, Datuk Muhammad turut melawat Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Keningau yang memohon untuk menaik taraf beberapa bangunan IPG berkenaan. Sementara itu, mengulas keretakan struktur bangunan asrama dan kelas sekolah menengah kebangsaan SMK Kinarut Papar, Datuk Muhammad memberitahu pihaknya telah mengarahkan pihak berkaitan untuk membina segera keretakan tersebut demi keselamatan pelajar. Beliau juga memaklumkan pelajar di SMK Agama Kimanis Papar yang sebelum ini menumpang di sekolah lain akan dipindahkan ke bangunan sekolah baharu sebelum sesi persekolahan pada Mac depan. Baik, beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes harian di Sabah semalam melonjak 2 kali ganda iaitu sebanyak 314 kes berbanding hanya 118 kes hari sebelumnya. Kes kenaikan mendadak disebabkan bilangan saringan positif yang agak tinggi dalam kalangan kontak rapat dan kes-kes baharu daripada kluster aktif. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 64 kes baharu semalam daripada kluster aktif dan 143 kes lagi dalam kalangan kontak rapat. Semalam satu lagi kluster institusi pendidikan dikenal pasti iaitu kluster Jalan Sri Balung Tawau dengan jumlah kumulatif 18 kes. Kes indeks melibatkan seorang pelajar asrama lelaki tingkatan 4 SMK Balung yang mula bergejala pada 19 Januari sebelum disahkan positif pada 21 Januari. Saringan ke atas 38 kontak rapat mengesan 14 kes baharu, manakala 22 lagi masih menunggu keputusan ujian dan satu lagi ujian saringan didapati negatif. Semua pesakit dikategorikan sebagai bergejala ringan kategori 1 dan 2 dan telah dikuarantin serta diberi rawatan sesuai. Sementara 3 kes kematian dilaporkan iaitu masing-masing di Kota Belud, Kota Marudu dan Beaufort. Sabah kini merekod 8 zon kuning, 2 zon jingga dan 17 zon merah. Baik, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Tumpuan program outreach vaksinasi di Tuaran masih melaksanakan pemberian vaksin dos 1 dan 2 bagi individu yang belum mendapatkan vaksin. Bagi dos penggalak pula, golongan warga emas berumur 60 tahun ke atas masih menjadi keutamaan sebagai perlindungan yang optimum. Penyelaras program imunisasi COVID kebangsaan PICK Tuaran, Dr. Muhammad Faizal Madrim berkata pihaknya menyasarkan 100 hingga 150 warga emas untuk pemberian dos penggalak dalam tempoh 3 hari di setiap lokasi yang diadakan di daerah berkenaan. Jelasnya antara punca kehadiran yang rendah adalah kemudahan pemberian dos vaksin yang kini boleh diperoleh di klinik berhampiran. Sebelum ni melibatkan 1,900 penerima, tapi berdasarkan 3 tempat yang sebelum ni kita hanya mencapai 50% daripada tu, dan daripada 50% tadi sekitar 10% daripadanya adalah warga emas. Antara faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya benda-benda ini sebab diorang sudah menerima dos penggalak di tempat-tempat yang lain lah.
Beliau ditemui pemberita RTM di Pusat Pemberian Vaksin Dewan Tun Hamdan, Tamparuli. Sementara itu, rata-rata warga emas yang menerima dos penggalak turut menyarankan golongan sama mengambil suntikan ini demi perlindungan diri. Kita harus menyahut seruan kerajaan supaya penularan COVID-19 ini ataupun penyakit-penyakit yang baru timbul ini, contohnya Omicron, dapat dibendung, dapat dikawal. Jangan ragu-ragu datang untuk mendapatkan suntikan. Saya rasa gembira kerana saya rasa terlindung oleh seberang jangkitan terutama COVID ini. Dan juga saya bebas berjalan di mana-mana saja. Selain daripada melindungi daripada segala penyakit dan segala urusan pun macam senang, kita bebas masuk sana sini. Antara jenis vaksin yang disediakan dalam program selama 3 hari yang akan berakhir esok ini ialah Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca. Ya, saudara, beberapa kejayaan telah dicapai Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah dalam hal ehwal pendidikan dan hal ehwal agama Islam di negeri ini sepanjang tahun lepas. Antaranya menjadikan Majlis Agama Islam Sabah MUIS sebagai hub halal pelaksanaan wadah amal Menteri Tugas-Tugas Khas di seluruh negeri dan inisiatif Baitul Mal E-Jariah yang membolehkan sumbangan dibuat secara dalam talian. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, pada tahun ini Kompleks Mahkamah Syariah di Likas Kota Kinabalu yang akan menjadi mercu tanda dan kemegahan kehakiman syariah bakal memulakan operasi dalam tempoh terdekat. Selain itu, pembinaan perpustakaan Islam yang dijangka beroperasi Ramadan ini sebagai rujukan bagi bidang teras dan disiplin ilmu Islam. Tahun ini insyaAllah kita akan selesaikan pelancarannya kerana sekarang sudah ada bahan-bahannya sudah sedia, tinggal beberapa perkara yang perlu kita ubah suai, termasuk kita akan membuat galeri kaligrafi Islami. Beliau ditemui media sempena Majlis Amanat Menteri Tugas-Tugas Khas di Ibu Negeri. Datuk Arifin turut menyifatkan kejayaan ini mencakupi semua sektor dan peringkat untuk mensejahterakan keluarga Malaysia. Peserta kursus Community Project Solution sempena program Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia APPGM Matlamat Pembangunan Lestari SDG Parlimen Libaran disaran terus memanfaatkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh. Langkah itu bagi memastikan produk dan yang dihasilkan dan perusahaan dijalankan terus berkembang, maju dan berdaya saing di pasaran. Menurut Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris, usaha itu juga sekaligus mampu menjana pendapatan dan memperkasa ekonomi peserta terlibat. Menaik tarafkan peniaga-peniaga kita, pengusaha-pengusaha kita di kawasan Libaran ini ditumpukan terutama sekali ibu tunggal. Dan saya nampak bahawa banyak produk-produk yang telah mereka hasilkan daripada usaha mereka sendiri di kawasan Parlimen Libaran ini, termasuk 3 DUN. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutupan program APPGM SDG Solution Project 2021 bagi Parlimen Libaran di Sandakan. APPGM SDG Project Solution merupakan kursus komuniti yang diwujudkan hasil kajian dan pemetaan isu tempatan yang dilaksana pasukan APPGM Sabah dalam Parlimen Libaran pada April tahun lalu. Ia dilaksana mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM sejak Julai dan berakhir November lepas. Sementara itu, Ketua Project Solution Provider Libaran yang juga pengerusi MAPIM Sandakan, Frinko Firdaus Abdullah berkata, kursus selama 5 bulan itu diadakan secara maya dan bersemuka. Antaranya membabitkan kemahiran pembuatan sos, lekor, sambal kulit cempedak dan keropok udang serta taklimat potensi pasaran tempatan dan e-dagang. Satu kejayaan boleh dilihat apabila pasaran-pasaran yang mereka telah pasarkan di pasaran tempatan telah mendapat sambutan yang baik. Sehingga saat ini ada beberapa peserta yang telah mendapat sumber dalam masa sebulan mencaca lebih daripada 2,000. Terdapat 3 Community Project Solution dalam Parlimen Libaran, iaitu program Belia Pulau Nunuyan Dun Sungai Sibuga, pewujudan Pusat Ekonomi Kecil Dun Sungai Sibuga, selain program memperkasa ekonomi ibu tunggal Dun Gumgum.
Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS menerusi Majlis Sukan Negara MSN Sabah memperkenalkan skim pembayaran gaji atau allowance yang lebih sistematik kepada jurulatih Sabah tahun ini. Penetapan skim itu mengikut kepada tahap kelulusan skim pensijilan kejurulatihan kebangsaan dan pensijilan sukan spesifik setiap jurulatih. Menteri Belia dan Sukan Sabah Dato' Aaron Angin berkata selain itu, pertimbangan juga diberikan kepada jurulatih yang menunjukkan mutu kejurulatihan terbaik khususnya melahirkan atlet yang berjaya memenangi pingat di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau berucap demikian sempena Majlis Amanat penyampaian insentif kemenangan sukan 2020-2021 dan Geran Tahunan Persatuan Sukan Sabah 2022 bersempena Majlis Sambutan Tahun Baharu Cina di Kota Kinabalu. Menurut Dato' Aaron, KBSS juga akan melaksanakan penilaian penarahan bintang ke atas semua persatuan sukan nongan MSN Sabah. Pelaksanaan ini bertujuan untuk melihat secara teliti aspek keorganisasian, perancangan dan pelaksanaan program serta pencapaian persatuan secara keseluruhannya. Sehingga kini terdapat 53 persatuan yang telah menerima geran tahunan daripada KBSS. Ya, sementara itu dalam majlis ini Dato' Elron yang juga pengurusi MSN Sabah menyampaikan insentif kemenangan sukan dan geran tahunan oleh Majlis MSN Sabah kepada 54 persatuan sukan di negeri ini. Insentif dan geran tersebut sebagai menghargai kejayaan cemerlang atlet di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kami daripada Persatuan Pemanah Negeri Sabah sangat terima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Sabah kerana memberi kami geran sebanyak 125,000 inilah. Jadi geran ini akan digunakan untuk pembangunan, untuk membawa kita punya atlet bertanding di sirkus kebangsaan dan juga ke luar negara lah kalau dibenarkan. Persatuan Larian Berhalangan Negeri Sabah gembiralah bagi pihak atlet-atlet kita. Ini sebab kita tahu diorang mempunyai bakat yang sangat hebat. Sebab Sabah ni dipenuhi dengan kawasan Bukit Bukau kan. Jadi kebanyakan atlet kita dari daerah-daerah pedalaman. Tapi kalau boleh kita mau hantar lebih banyak atlet kalau boleh ke luar negara. Saya menerima sebanyak 90,000 iaitu atas kemenangan 2 pingat emas dan juga 1 pingat gangsa. Persiapan dengan wang jumlah begini, saya harap saya boleh membuat persediaan untuk SEA Games pada bulan 5 ini dan juga untuk kejohanan-kejohanan pada masa akan datang. Antara penerima insentif dan geran ini Persatuan Angkat Berat Amatur Sabah, Badminton Sabah, Memanah Sabah dan Persatuan Bina Badan Amatur Sabah. Baik, sekian berita pagi Sabah kali ini. Keluarga Malaysia terus patuh SOP elak penularan COVID-19. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.